dan kemahiran manipulatif. Patutnya kemahiran manipulatif ni kita kena buat hands on, kita kena pegang peralatan sains. Tapi mungkin yang ada setengah peralatan tu memang tak ada lah kat rumah. Ya. Diam. Kejap, cikgu ada lagi yang tengah masuk ni, kejap. Okey. Untuk yang kemahiran saintifik minggu lepas kita dah habis. Minggu lepas cikgu dah jap. Okey. Untuk kemahiran saintifik minggu lepas kita dah habis buat kemahiran saintifik, iaitu memerhati, kita buat berkomunikasi, dan kita buat lagi satu apa? Memerhati dengan berkomunikasi. Dah habis. Untuk latihan berkomunikasi tu ada, nanti cikgu akan bagi kat kamu nanti. Okey, untuk hari ni kita akan pergi kepada kemahiran manipulatif. Okey, kemahiran manipulatif ni kalau ikut dalam sains, iaitu kita macam mana kamu nak guna peralatan sains, macam mana kita nak mengadakan dia punya bahan-bahan sains, dan macam mana kita nak buat lakaran. Tak ada masalah. Kamu jangan risau. Nanti sepatutnya kita kena buat hands on lah. Contohnya nak pegang peralatan sains, contohnya yang paling senang cikgu ambil sini. Kita ada kata pembesar ni. Cikgu. Mungkin, ya. Cikgu. Cikgu boleh dengar siapa? Ada siapa nak cakap apa? Buku. Buku tak payah. Tak payah guna buku lagi. Kejap. Buku teks, buku aktiviti ataupun buku latihan letak je dekat bawah dulu. Kamu tengok dekat skrin dulu. Cikgu nak terang dulu untuk tajuk hari ni. Kejap lagi baru cikgu suruh kamu buka buku nanti. Okey, cikgu ambil yang cikgu katakan. Ya, yang cikgu katakan kemahiran saintifik tu yang kita pegang peralatan sains. Contohnya senang je, ini kata pembesar. Macam mana kita nak menggunakan kata pembesar yang ini? Sebab ada setengah dia pegang macam ni. So tak boleh. Dia ada cara pegang dia, cara nak tengok dia pun ada. Ada cara nak tengok dia juga. Tak boleh letak dekat mata, dekat dengan mata tak boleh. Ada cara dia. So patutnya yang ini kita buat di bilik sains. Ataupun kamu datang ke sekolah senanglah, tapi kalau di rumah tak apalah, cikgu ajar dulu. Nanti bila sekolah buka nanti, insyaAllah nanti baru cikgu akan bagi peralatan sains dekat kamu supaya kamu pegang lah. Okey? Ada lagi cikgu, sebab cikgu tengah tunggu lagi ada kawan-kawan kamu masuk tu, baru kita mula. Okey, contohnya cikgu ambil ini. Pegang ni. Sekolah. Ini boleh tahu. Ini dekat cikgu ni kita panggil Cikgu banyak pergi sekolah. Tak boleh pergi lagi. Jangan datang sekolah lagi. Okey, ini kalau yang silinder penyukat ni ada cara nak pegang dia. Tak boleh pegang macam ni. Tak boleh pegang macam ni. Ada cara dia. Sebab pentingnya kamu nak pegang peralatan tu. Ada orang dia pegang macam ni, dia tunggang. Sebenarnya nanti air digunanya untuk isi air dalam ni, dalam silinder penyukat ni. Okey, nanti cikgu ajar kat kamu. Contohnya lagi, kita guna bika. Ini kita panggil bika. Okey, dia macam dekat rumah mungkin tak ada lah. So macam mana kita nak pegang dia nanti. Itu yang kita panggil sebagai kemahiran manipulatif. Okey. Maksudnya
tak ramai dah masuk kot. Okey, sekarang ni cikgu nak suruh kamu tengok dia punya YouTube ni. Kita tengok sama-sama. Okey. Okey, boleh nampak tak dalam YouTube ni? Boleh. Ini yang cikgu katakan kemahiran manipulatif. Ini kemahiran manipulatif. Mungkin perkataan manipulatif tu mungkin ada yang baru dengar hari ni. Tapi siapa yang baca buku teks tu, dia akan jumpa buku teks tu di dalam muka surat 6 ada. Tak apa, kamu tak payah lagi buka buku teks. Tengok je kat depan ni. Tengok je kat depan. Dekat skrin kamu. Okey. Yang dikatakan kemahiran saintifik itu iaitu menggunakan alatan dan bahan sains. Ini cikgu tengok. Macam mana dia. Ya. Cikgu tak ada pun. Apa yang tak ada? Tu video tu tak ada pun. Dekat skrin tak keluar? Tak. Dekat skrin cikgu keluar. Ya. Keluar tak? Tak. Tak. Ada. Macam mana boleh tak keluar sebab dekat cikgu keluar ni? Ada. Saya ada. Apa ada? Ada tak? Ada. Patutnya ada lah sebab cikgu guna dekat handphone cikgu keluar dekat sebab cikgu guna papan dekat desktop. Jelas cikgu. Ada? Ada. Okey. Cikgu nak tanya kawan kamu yang tak ada tadi kejap. Siapa lagi yang tak ada? Saya ada. Saya. Tak ada juga? Ada. Ada. Ada? Ada. Cikgu share sekali lagi. Kamu tunggu sekejap. So it's supposed to be recorded. Are you sure that is worth? Yes. Cikgu mute. Cikgu mute. Tapi Tak dengar suara, tak dengar suara. yang tengok ni. Tak dengar suara, cikgu cakap apa tu? Okey, siapa yang tak boleh tengok apa ni dekat skrin tu, boleh buka buku teks muka surat 6. Siapa yang tak boleh tengok? Saya. Tak boleh tengok? Tak ada dekat skrin ke? Boleh. Kalau siapa yang tak ada dekat skrin, yang tak boleh tengok gambar
dekat skrin tu kamu boleh buka buku teks muka surat 6. Yang tak boleh tengok lah, yang boleh tengok dekat skrin tu ada gambar dekat skrin tu, tak apa, sama je nanti dalam buku teks tu. Okey, so gambar ni dia menunjukkan tentang seorang murid sedang melihat spesimen menggunakan kaunter pembesar. Itu kamu tengok macam mana dia pegang dan macam mana dia tengok. Maksudnya dia tak letak kaunter pembesar tu dekat dengan mata. Dia tak letak dekat mata. Kalau dia letak dekat dengan mata, apa nampak? Dia akan nampak mata dia lagi besar. Itu cara kita nak tengok ataupun nak menggunakan peralatan. Okey, kamu boleh tengok lagi gambar tu. Okey. Ini contoh-contoh peralatan sains. Okey, boleh nampak contoh-contoh dia. Ini memang di rumah memang tak ada lah. Di rumah memang tak ada. Hanya ada di bilik sains sahaja. Okey, tabung uji. Cikgu bawa ni, yang cikgu tunjuk dekat kamu awal itu silinder penyukat yang cikgu tunjuk tu. Okey, dia ada kelalang kod, dia ada silinder penyukat, dia ada corong turas. Boleh nampak tak corong turas ni? Cikgu tunjuk cursor ni, nampak kan? Cikgu punya ni. Kalau dalam buku teks memang tak ada. Ada dekat skrin ni. Siapa yang tak boleh tengok tu, nanti cikgu akan share nanti video ni. Okay, silinder corong turas ni mungkin dekat dapur adalah. Kalau kamu tengok dia ada dekat bawah lagi dia tulis piring sejat. Piring sejat ni memang dekat rumah tak ada. Dekat bilik sains ada. Kalau dekat rumah mungkin ada piring ataupun mangkuk saja. Tak ada yang boleh nampak. Ini pengepit. Pengepit ni mungkin dekat rumah mungkin ada pengepit untuk kamu ataupun mak kamu ataupun ayah kamu untuk kepit kuih. Untuk ataupun kepit makanan. Ini memang ada, tapi bukan yang bentuk macam inilah. Sebab pengepit macam ini digunakan untuk dekat-dekat bilik sains. Okey, ini penunuh Bunsen. Nampak yang ada api ni, dia tulis penunuh Bunsen. Ini kalau dekat rumah ada apa gas je. Dekat bilik sains ada nanti cikgu akan tunjuk, insyaAllah bila kamu boleh datang nanti. Ataupun kalau kamu pergi camping, dia ada dapur yang satu yang guna gas tu. Itu boleh. Okey, tengok lagi. Ini mengendalikan spesimen. Cepatkan yang ni sikit. Buku teks aktiviti dalam ni. Tak, ini dalam buku teks. Gambar ni dalam buku teks, muka surat 6 ada. Okey, siapa yang tak boleh tengok? Saya tak ada. Siapa yang tak ada buku teks, yang tak boleh tengok dekat skrin ni, sudah nanti. Tak apa. Membuat lakaran ni kita melukis saja macam kamu buat minggu lepas, melukis. Ini kita namakan sebagai membuat lakaran. Saya ada. Tak ada kejap. Okey, kalau tak ada, kamu tengok sahaja dekat cikgu ni. Tengok dekat skrin. Okey. Dah, ada lagi kawan kamu yang selamat. Okey, kalau kamu tengok buku teks cikgu ni, dalam buku teks ni, buku teks rasanya semua ada. Dalam buku teks kamu ni, muka surat 6. Muka surat 6.
Sebab tadi takut ada yang tak boleh tengok dekat YouTube tu tadi kan. Kalau kamu tengok muka surat 6 dalam buku teks itu, ada gambar ini. Nampak tak? Gambar daun ni. Gambar lakaran daun ni. Itu kita panggil dia sebagai membuat lakaran. Maksudnya membuat lakaran ni kita melukis saja rangka dia. Kita melukis rangka. Itu kita katakan membuat lakaran. Okey. So yang pertama tadi kita menggunakan alatan sains. Okey, yang kedua kita mengendalikan spesimen. Spesimen ni maksudnya bahan yang kamu nak kaji. Yang kamu nak kaji. Okey, yang ketiga membuat lakaran. Membuat lakaran ni kita melukis. Contohnya kalau cikgu nak lukis gambar daun, kamu maksudnya kamu dah biasa kan melukis gambar daun tu, kita buat lakaran. Lakaran daun macam mana? Itu kita panggil membuat lakaran. Okey, yang keempat. Kalau kamu ada buku teks, kamu boleh buka muka surat 7. Buka muka surat 7. Tanpa nanti cikgu akan share dekat kamu satu YouTube, nanti kamu boleh tengok tentang kemahiran manipulatif. Okey, nombor muka surat 7 tu dia ada tulis membersihkan alatan. Kau boleh tengok dia tulis membersihkan alatan. Maksudnya selepas kamu buat uji kaji, bila kamu selesai membuat kerja kumpulan dekat bilik sains, kamu kena cuci semula alatan yang kamu guna. Contohnya tunjuk ni, bika ni. Bila kamu dah guna bika ni, kamu kena cuci semula. Sama macam yang kamu cuci bila kamu makan nasi di rumah. Bila kamu makan nasi di rumah tu, kamu basuh pinggan tak? Sama macam itulah, kecuali siapa yang makan nasi di rumah, lepas tu bila dah habis makan, dia buat apa? Dia letak saja pinggan tu di dalam tangki. Dia orang lain yang basuh. Asal ada suara lain pula. Okey, itu kita membersihkan alatan. Maksudnya bila kamu pergi ke bilik sains nanti, sepatutnya bila kita dah guna peralatan bilik sains, sebelum kita simpan, kita kena basuh. Selalunya untuk murid tahun 1, tahun 2, cikgu kena tengok macam mana kamu basuh. Sebabnya ada setengah tu bila dia basuh saja dia terus letak. Dia bukan letak perlahan-lahan, dia punya contoh macam bika ni. Dia bukan letak perlahan-lahan, dia terus lepas. Sebab bika ni dia senang pecah sebab ini dibuat daripada kaca. Kalau kamu tengok dekat-dekat kan, dibuat daripada kaca. Tu kalau jatuh memang terus pecah. Dia tak ada macam jenama cawan dekat rumah kamu tu yang jatuh tak pecah. Ini memang jatuh pecah lah. Selalunya untuk yang tahun 1, bila kita nak guna peralatan ni, cikgu akan tengok dulu kamu. Cikgu takut nanti kamu masuk, kamu lepaskan dia dalam tangki, nanti dia akan pecah. Okay, ini kita membersihkan alatan. Okey, kalau kamu tengok dalam muka surat, buku teks, muka surat 7 pun dia ada tunjuk membersihkan alatan tu, dia guna sabun, lepas tu dia guna sponge. Dia ada. Kamu boleh tengok. Ada sponge dekat sini. Apa ni dia guna. Basuh. Macam kamu basuh di rumah. Kita basuh pinggan ataupun cawan di rumah. Okey, yang terakhir bila kamu dah basuh, kita akan kena simpan di tempat asalnya. Contoh sama macam kamu basuh pinggan ataupun cawan di rumah. Bila kamu dah basuh, kamu akan letak dekat rak pinggan. Sama dekat bilik sains. Bila kita dah basuh, kita akan letak dekat rak peralatan yang kamu ambil tu semula.
Itu yang sepatutnya kita buat, dan itulah yang dikatakan sebagai kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif ni maksudnya kemahiran psikomotor. Kamu kena guna tangan kamu, kena guna. So siapa yang tak ada tangan tak boleh lah. Ini. So macam yang ini. Ini besar sikit, cikgu tunjuk. Tak boleh nampak sebab dia ni kan boleh nampak lah. Ini kena langkor ni. Ni kat rumah memang tak ada. Terpaksa. Nanti kalau kamu dah boleh datang ke sekolah nanti cikgu akan bagi perlangkor ni, tapi cikgu akan bagi yang kecil lah. Ini kena langkor ni besar. Cikgu akan bagi yang kecil sikit supaya senang kamu pegang. Okay. Itu yang kita namakan dia sebagai kemahiran manipulatif, iaitu kemahiran memegang ataupun menyimpan dan membersihkan peralatan sains. Ini kena belajar lah. Tapi kalau di rumah, kamu tak pernah basuh pinggan, tak pernah basuh cawan, nanti bila datang sekolah kita buat kemahiran manipulatif, nanti susah. Sebab semua orang kena pegang peralatan sains, cikgu akan bagi semua kena pegang, semua orang kena belajar basuh dan semua orang kena belajar menyimpan di tempat yang sepatutnya. Nanti cikgu bila sudah boleh datang ke sekolah nanti, insyaAllah cikgu akan bawa pergi ke bilik sains. Kita akan bawa ke bilik sains, kita akan belajar di situ. Cikgu akan tunjuk setiap peralatan sains dan cikgu akan tunjuk dekat mana tempat-tempat yang sepatutnya kamu letak. Itu yang dinamakan kemahiran manipulatif. Okey, setakat ni ada soalan? Ada soalan setakat ni? Cikgu buka untuk soalan dulu. Tak ada soalan jangan tanya. Kalau tak faham, maksudnya senang je. Yang cikgu cakap tadi, kemahiran manipulatif tu kita pegang alatan sains je. Kemahiran kita pegang, macam mana kamu nak pegang. Macam tadi kalau kamu tengok dalam buku teks muka surat 6, gambar yang pertama tu dia tengok guna kata pembesar ni. Dia tak letak dekat dengan mata. Kalau dia letak dekat dengan mata, nanti kamu boleh nampak mata cikgu nampak besar kan sebelah. Dia letak jauh sikit daripada mata tu supaya kamu senang tengok. Sekarang ni susah lah sebab cikgu hanya boleh cakap je. Cikgu tak boleh bagi kata pembesar ni. Lepas ni insyaAllah kalau kamu boleh datang sekolah nanti, cikgu akan bagi seorang satu kata pembesar ni. Cikgu akan bagi seorang satu. InsyaAllah. Mungkin kat rumah ada lah. Kalau ada boleh guna. Tapi kalau tak ada, tunggulah bila sekolah buka nanti. Ya. Ambil terus ke? Ya? Ambil terus ke? Tak boleh. Dekat sekolah nantilah. Mana boleh ambil terus. Ambil terus nanti. Bila dah kamu bawa balik, kalau bayangkan tahun 1 tahun ni yang ada 8 kelas. Ada 8 kelas, manalah cikgu nak sedia apa ni kata pembesar ni. Tak boleh, cikgu akan bagi je. Habis je kelas, cikgu ambil balik lah. Kalau cikgu bagi ambil balik terus, susah. Bukan boleh guna buat apa pun yang ini. Hanya boleh tengok ni je. Okey? Ada soalan? Ada soalan apa lagi? Tak apa, insyaAllah sabar je sikit lagi. Kalau sekolah buka nanti, kamu boleh datang sekolah, cikgu bagi semua ni untuk kamu, jangan risau. Sekarang ni kamu cuma boleh tengok je, cikgu boleh tunjuk je. Nanti cikgu pun akan bagi yang ini. Ini ramai yang apa ni suka guna benda ini. Ini kita panggil mikroskop. Ini memang dekat rumah memang tak ada. Dekat bilik sains ada. Kalau dekat hospital, kat klinik adalah. Ini dekat bilik sains ada. Dekat rumah memang tak ada, tak guna untuk apa. Ini untuk tengok benda, objek-objek yang halus. Jadi kita letak dekat dia punya ini, kita boleh nampak. Datang ke sekolah nanti, insyaAllah cikgu akan bagi yang ni untuk suruh kamu tengok. Dengan suruh ibu bapa kamu beli pula, tak perlu yang ini. Cikgu akan sediakan. Tapi tak boleh bawa balik. Hanya guna untuk sekolah sahaja. Jangan risau. Okey.
Tapi itu adalah kemahiran manipulatif. Ada soalan lagi setakat ni? Sebelum cikgu pergi ke yang seterusnya. Yang lain cikgu harap faham memang tak ada masalah sebab kita belum pergi pada tajuk kita lagi. Ini hanya untuk kemahiran saja dulu. Macam mana kita nak buat lantaran, tak ada masalah. Sekarang barulah kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu peraturan bilik sains. Sekarang ni memang tak boleh nak buat apa. Semua ada yang kata bosan kan? Memang bosan pun sebab kita tak boleh buat secara hands on. Tak boleh datang ke sekolah, tak boleh buat eksperimen. Cikgu hanya boleh bercakap saja. Tapi kalau kamu boleh datang sekolah nanti, memang seronok lah. Kita akan pergi ke bilik sains, kita akan buat macam-macam dekat bilik sains. Sekarang ni nak buat macam-macam pun tak boleh. Sebab kamu buat dia di rumah. Dan peralatan dekat rumah tu tak sama macam peralatan yang ada dekat bilik sains. Kamu hanya boleh dengar je. Cikgu pun tak boleh nak buat apa dah. Yang seterusnya. Sebelum kita nak pergi ke bilik sains, tadi cikgu dah terang dah. Peralatan dalam bilik sains. Sebelum itu pun cikgu dah terang macam mana kemahiran memahati dan berkomunikasi. Kita nak pergi ke bilik sains. Tak boleh pergi ke secara ni fizikal lah, pergi secara mayang sahaja. Untuk pergi ke bilik sains, dia ada peraturannya. Tak boleh sebelum ni. Bila kamu contohnya yang prasekolah, siapa yang pernah prasekolah di 17-1, dia datang je, dia pergi, dia terus berlari-lari. Untuk tahun 1 nanti, bila kita nak pergi ke bilik sains, ini kena dengar. Bila kamu nak datang bila dah boleh bersekolah nanti, bila kita nak pergi ke bilik sains yang pertama, kena buat apa? Kalau kamu ada buku teks, sekarang kita boleh buka muka surat 11. Muka surat 11. Sekarang kau boleh buka buku teks muka surat 11. Buku teks bukan buku aktiviti, buku teks. Kamu buka muka surat 11. Dia ada tulis situ peraturan bilik sains. Ini kita dah mula belajar dah. Maksudnya hari tu cikgu dah terang macam mana dia punya kemahiran sahaja. Tadi cikgu dah terang macam mana kita nak guna peralatan sains. Sekarang ni cikgu nak terang dekat kamu, sebelum kita nak masuk ke bilik sains, kita kena buat apa dulu. Jangan main redah je. Masuk cikgu kata, semua pergi bilik sains, nanti kamu lari-lari terus masuk ke bilik sains. Tak boleh. Tak boleh. Dia ada peraturannya. Bilik sains ni dia ada peraturan. Sama macam kita nak masuk ke surau, nak masuk ke masjid, ada peraturan. Nak masuk ke bilik seni pun ada peraturan. Nak masuk ke bilik sains ada peraturan. Kamu buka muka surat 11. Buka buku teks muka surat 11. Dia ada tulis itu peraturan bilik sains. Betul kan? Semua boleh baca tak? Boleh baca kan semua? Dia tulis peraturan bilik sains. Kamu boleh tengok dekat situ ada 3 orang murid, ada seorang guru. Murid ni tengah buat eksperimen. Dia masukkan apa tu? Agak-agak dia masukkan apa dalam aquarium tu? Dia masukkan apa? Kamu boleh nampak tak? Tak nampak. Dalam buku teks tu jangan tengok dekat skrin, cikgu tak tunjuk apa-apa. Dalam buku cikgu je. Dalam buku teks tu. Dalam buku teks tu ada buli. Ada buli. Yang bawah sekali tu ada duit di siling. Ada di siling. Yang atas tu kamu boleh tengok dia ada gabus.
Dia ada gabus. Gabus. Okey. Cikgu tak boleh tunjuk dekat skrin ni, kamu boleh tengok sebab dekat kamu semua ada buku teks. Apa ya? Okey. So kamu tengok buku teks saja. Cikgu tak nak tunjuk dekat skrin ni sebab semua dah ada buku teks. Kamu boleh tengok dalam aquarium tu dia letak guli, dia letak duit shilling dan dia letak gabus. Dia letak ada tiga objek dalam dalam aquarium tu. Jangan kamu cari ikan pula, tak ada ikan dalam aquarium tu. Dia tak letak ikan dalam aquarium. Dia cuma letak 3 objek tu. Okey, sekarang ni yang mana tenggelam? Guli. Kamu boleh tengok guli dengan duit shilling kan? Tenggelam. Yang terapung adalah gabus. Saya tak ada Okey. buku teks. Teks kalau tak ada buku teks sebab nanti kalau cikgu tunjuk dekat ni nanti takut ada yang tak nampak. Apa? Kalau kamu tak ada buku teks, kejap. Cikgu cari kejap. Cikgu. Ya. Kejap. Sekejap kamu tunggu sekejap. Cikgu tengah mencari. Sekejap lagi. Sekejap. Okey. Okey. Kalau ada yang ada buku teks tu. Kan ada yang menyanyi pula. Okey. Ada buku tu. Tak ada buku teks macam mana tak ada buku teks sekejap. Kalau tak ada buku teks kita kita tengah cari tunggu kejap. Ni dia tak ada cikgu punya YouTube ni tak ada yang muka surat pertama tu, dia terus pergi pada muka surat 12 dan muka surat 13. Tak apalah, yang tak ada buku teks tunggu tu kejap. Nanti buku surat 12 dengan 13 cikgu tunjuk yang YouTube tu. Sebab dia tak ada buku surat pertama. Okey. Tak apa. Yang muka surat sebelah tu dia tunjukkan tentang ni je. Maksudnya 3 orang murid tu, seorang dia buat eksperimen, yang seorang lagi yang Linda tu, kalau kamu tengok dekat gambar yang ada nama Linda tu, dia tengah buat lakaran. Dia tengah melukis. Itu saja yang saya nak tunjukkan. Okey, sekarang ni siapa yang ada dekat muka surat 3, ada buku teks, kamu buka muka surat 12. Kalau kamu tak ada muka surat 12, okey, kamu tengok sini, cikgu present dulu.
Okey, boleh nampak tak? Dekat depan cikgu yang cikgu tunjuk ni. Boleh. Boleh. Ini adalah peraturan bilik sains. Kamu tengok dekat skrin tu. Okey. Okey, peraturan pertama iaitu dia kata beratur sebelum masuk ke bilik sains. Itu yang pertama. Okay. Bila cikgu kata semua pergi ke bilik sains, maknanya kamu kena beratur sampai ke depan pintu bilik sains, kamu tak boleh masuk lagi. Kamu kena tunggu arahan cikgu dulu, cikgu kata masuk, baru semua boleh masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, bersihkan dan kemaskan bilik sains sebelum ini bukan. Ini sebelum keluar. Maksudnya sebelum kamu nak keluar nanti, kita kena bersihkan bilik sains dahulu. Sebab bila kamu pergi ke bilik sains, selalunya 5 minit sebelum habis masa tu, cikgu dah berhenti mengajar. Sebabnya kamu perlu kemaskan semula bilik sains tersebut. Kerusi kena naikkan di atas meja. Nanti cikgu tunjuk nanti gambarnya macam mana. Okey. Itu yang tiga tu dia kata minta kebenaran guru sebelum masuk bilik sains. Ini yang cikgu cakap tadi. Maksudnya sebelum kamu masuk ke bilik sains, memang kamu kena minta kebenaran guru. Dalam buku teks ada. Siapa yang tak boleh tengok dekat skrin boleh tengok dekat buku teks. Muka surat 12 dan muka surat 13. Ada kat situ. Cikgu bagi kat situ. Okey. Maksudnya yang pertama, sebelum nak masuk ke bilik sains, kita kena beratur dahulu. Beratur dekat depan tu. So siapa sampai dulu, sampai kemudian tak ada masalah. Beratur. Kamu tak boleh masuk selagi cikgu tak suruh masuk. Okay, yang kedua dia kata minta kebenaran guru sebelum masuk. Selagi cikgu tak suruh masuk, kamu tak boleh masuk ke bilik sains. Tunggu sampailah cikgu kata masuk baru boleh masuk. Kalaulah cikgu kata tak boleh masuk, kamu tak boleh masuk walaupun kamu kena tunggu lama. Itu yang kedua. Yang ketiga, dilarang bergurau ataupun bermain ataupun berlari di dalam bilik sains. Ini yang kamu perlu faham. Bila kamu pergi ke bilik sains nanti, tak boleh bergurau, tak boleh bermain, tak boleh berlari. Sebab dekat bilik sains tu kebanyakan peralatannya adalah dibuat daripada kaca. Dia punya peralatan sains kebanyakannya daripada kaca. Ini semua kaca, kamu pegang. So kalau kamu nak berlari, kamu tersentuh ataupun terlanggar peralatan sains, cikgu takut nanti akan jatuh, pecah ataupun rosak. Itu tak boleh. Yang seterusnya dia kata dilarang makan dan minum di dalam bilik sains. Ini ingat. Ini peraturan yang keempat ni, tak boleh makan. Maksudnya dilarang makan dan minum di dalam bilik sains. So sebelum kamu nak masuk ke bilik sains pun, kamu tidak dibenarkan membawa beg. Kalau kamu bawa beg sekolah tu, kamu kena letak beg sekolah kamu di luar bilik sains. Okay, apa yang kamu boleh bawa bila nak masuk ke dalam bilik sains, kamu hanya boleh bawa buku sahaja. Sama ada buku teks, buku aktiviti ataupun buku tulis. Dan yang kedua, kamu hanya boleh bawa alat tulis. Itu sahaja yang kamu boleh bawa masuk ke dalam bilik sains. Yang lain nak buat macam mana? Tinggal di luar bilik sains. Tengok, kamu tengok gambar tu. Okay, yang kedua dia kata bersihkan dan kemaskan bilik sains. Ini yang terakhir, tadi cikgu cakap yang kedua kan. Yang terakhir tu sebelum nak keluar tu, kena angkat dulu kerusi. Ada setengah bilik sains tu, kerusinya duduk di bawah meja. Ada setengah bilik sains, kerusinya duduk di atas meja bilik sains. Nanti cikgu akan ambil gambar bilik sains nanti, cikgu akan tunjuk kat kamu. Yang ni cikgu tak masuk ke bilik sains. Maksudnya tadi cikgu buat Google Meet ni dekat bilik sains. Tapi cikgu tak bawa kunci tadi, cikgu tak boleh nak masuk. Lepas ni cikgu buat dekat bilik sains, kamu boleh tengok keadaan sebenar di bilik sains. Okey. Itu ya.
Boleh pergi. Okey. Boleh faham? Ada soalan tak? Ada soalan nak tanya dekat macam mana tentang peraturan bilik sains. Dia ada banyak lagi. Ini yang asas. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 peraturan bilik sains. Kalau kamu tak boleh tengok dekat skrin, kamu boleh tengok dekat buku teks, muka surat 12 dan muka surat 13. Okey. So sekarang ada soalan. Cikgu buka untuk soalan dulu. Kena tanya nanti cikgu syok-syok cakap kamu tak tahu apa-apa pula nanti. Sekejap je. Okey. So ada soalan dah sekarang. Siapa ada soalan beritahu. Boleh angkat tangan. Nak tanya. Senang. Sebab sekarang ni cikgu, kamu jangan risau sebab tajuk mula-mula ni semua tajuk yang senang-senang dan tajuknya nak kalau kamu bosan pun cikgu pun tak boleh nak buat apa sebab semuanya menggunakan peralatan sains. Memang cikgu tak boleh nak tolong lah. Tapi kalau kamu datang ke sekolah boleh datang nanti, insyaAllah bila sekolah dah buka kita pun tak tahu bila. Memang seronok kita belajar sains sebab semuanya akan dibuat di bilik sains. Memang seronok. Sekarang ni memang tak seronok lah. Kita kena cuba dululah nak buat macam mana kan. Okay, ada soalan tentang peraturan tu. Ada 5 tadi. Yang pertama, beratur sebelum masuk ke bilik sains. Ini ingat ni. Nanti bila dah boleh datang ke sekolah, bila sekolah dah buka, tak tahu bila nanti, cikgu tak nak bila cikgu kata pergi ke bilik sains, semua berlari, lepas tu semua masuk ke bilik sains. Ini kena faham betul-betul peraturannya. Okay. Hanya boleh bawa beg. Beg boleh bawa kalau kamu nak pergi ke bilik sains, tapi tak boleh bawa masuk ke bilik sains. Kamu hanya boleh tinggal di luar bilik sains sahaja. Okay. Sekarang cikgu buka lagi soalan cepat. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada, faham kan? Itu pun tak faham apa-apa, mengantuk, tidur je. Cikgu cakap dah nak habis waktu dah, tak ada yang tak faham apa cikgu cakap. Okey, tak apa. Kalau ada yang tak faham nanti tak apa, jangan risau, tak ada masalah pun. Sebab peraturan bilik sains ni kemahiran saintifik, kemahiran manipulatif, peraturan bilik sains setiap tahun ada. Maksudnya kalau kamu tak faham tahun 1, tahun 2 dia akan terang lagi semula. Tak faham tahun 2, tahun 3 dia akan terang lagi. Tahun 4 dia akan terang lagi sampai tahun 6. Yang ni cikgu tak risau. Tak apa. Dia cuma peraturan saja. Kalau tanya ibu bapa kamu pun dulu-dulu sama peraturan ini. Peraturan ini sama diguna pakai. Maksudnya dekat bilik sains waktu cikgu belajar dulu pun sama. Tak boleh berlari, tak boleh bermain, tak boleh bawa masuk makanan ke bilik sains. On the table. Benda yang sama juga. Dia tak ada tukar lagi. Bilik sains masih lagi sama. Okey. So ada apa-apa lagi? Ada soalan nak tanya? Okey. So sebab kita akan pergi lagi tajuk yang seterusnya. Tajuk yang seterusnya ni iaitu unit 3 tu dah mula apa ni, dah mula orang kata apa, tajuk yang susah lah. Tajuk yang susah sikit. Okay, kalau kamu boleh tengok lagi muka surat 14, 15, ini pun sama, memahami peraturan bilik sains. Kalau kamu tengok muka surat 14, 15, ini kalau kamu tak ikut apa yang berlaku. Contohnya dia kata apa yang akan berlaku jika kamu mematuhi peraturan bilik sains. Kalau kamu mematuhi apa berlaku, kalau kamu tak patuhi apa berlaku. Senang je. Contohnya cikgu kata dilarang berlari ataupun jangan berlari di dalam bilik sains. Kalau kamu berlari apa jadi? Nanti kamu akan langgar meja, akan langgar kursi, akan langgar kawan-kawan, akan langgar peralatan sains. Itu je. Boleh tengok dekat sini, kamu boleh tengok, jangan risau.
Sebab ini sebab cikgu susah sikit nak terang kat kamu ni. Okey? Ada soalan lagi tak? Okey, cikgu dah bagi kerja dekat buku transisi kat kamu ada 2 kan? Satu muka surat 21 22, satu lagi muka surat 51 52. Tak ada masalah. Yang itu kamu buat dalam buku transisi. Okey, sekarang ni kerja kamu hari Rabu, Khamis, Jumaat ni cuti kan? Kamu buka buku aktiviti nanti. Ini cikgu bagi kerja ni. Buku aktiviti nanti kamu buat buku aktiviti kamu buat muka surat 1 dan 2. Ini kita dah mula buat buku aktiviti. Okey, dalam buku aktiviti nanti kamu buat muka surat 1 dan muka surat 2. Ya. Kena buat dalam buku transisi ke? Kejap. Cikgu punya line yang satu lagi ni. Okey, buku aktiviti. Kamu ada dah buku aktiviti? Sebab dekat cikgu tak dapat buku aktiviti. Cikgu cuma dapat buku teks saja. Buku aktiviti cuba tunjuk seorang. Buku aktiviti cikgu nak pin. Siapa ada buku aktiviti? Sebab jadi cikgu cuma sediakan buku teks je kan? Tak apa. Cikgu bukan nak cuba buat sekarang. Cuma kamu buat nanti dalam buku aktiviti kita buat muka surat 1 dan muka surat 2. Boleh cari dalam buku. Tak apa. Nanti ada yang tak dapat buku aktiviti tak? Buku aktiviti sains, buku latihan sains. Bukan buku hijau ni. So buku yang lagi satu, buku warna. Cuba tunjuk seorang, cikgu nak pin dia. Ada tak? Siapa ada buku aktiviti boleh tunjuk. Ni. Cikgu tunjuk. Tunjuk ni. Buku warna biru. Tunjuk tadi. Buku warna biru. Yang buku aktiviti tu. Buku hijau ni. Siapa ada? Buku. Siapa ada? Siapa tunjuk cikgu nak pin dia? Nak tunjuk kat kawan-kawan. Semua kawan-kawan ada kan buku. Bukan buku ni ya. Buku satu lagi. Buku warna biru. Okay. Itu kamu buat muka surat 1 dan muka surat 2. Kau buat muka surat 1 dan muka surat 2. Okey, boleh buat sekarang. Muka surat 1 dan muka surat 2 boleh buat sekarang. Dan yang cikgu cakap hari Isnin hari tu, yang hari Jumaat minggu lepas yang cikgu nak bagi kerja kat kamu tu, cikgu akan bagi lepas ni lah. Sebab hari tu cikgu tak bagi sebab cikgu tak nak ganggu kamu buat buku transisi. Sekarang ni kita akan mula buat buku aktiviti. Lepas ni kamu boleh buat buku aktiviti muka surat 1 dan 2. 1 dan 2. Okey, boleh semua? Sebab ini nanti cikgu akan suruh ibu bapa kamu snip gambar tu, buku dalam latihan yang kamu buat itu, ibu bapa kamu akan ambil gambar dan akan hantar ke cikgu dan cikgu akan tanda dan cikgu akan kira markah nantilah. Tak apa, kamu jangan risau, nanti cikgu akan bagi tahu dalam grup WhatsApp kelas nanti. Cuma sekarang ni siapa yang ada kat sini boleh buat buku aktiviti muka surat 1 dan muka surat 2 sahaja. Jangan kamu buat sampai habis pula. 1 dan 2 saja. Sebab nanti ibu bapa kamu perlu hantar gambar latihan yang kamu buat tu ikut muka surat. Ya? Ada siapa tanya tadi?
Buku aktiviti. Okay. So kalau tak ada apa-apa, cikgu berhenti kat sini. Kamu boleh teruskan buat latihan itu sampai habis. Muka surat 1 dan muka surat 2 saja. Jangan buat sampai habis. Okay, boleh ya? Okay, so kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye. Terima kasih. Bye.